Mm-mm. Mm. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat malam kepada tuan speaker kita, Cik Hilmi, dan kepada tuan-puan semua yang hadir pada malam ni. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan selamat datang dan tahniah kepada tuan-puan yang hadir pada malam ni. Sebab apa tuan-puan saya kata tahniah? Sebab tuan-puan telah pun menghadiri satu majlis ilmu pada malam ni. Majlis ilmu apa tu malam ni? Okey, malam ni majlis ilmu kita akan membicarakan tentang apa-apa saja soalan daripada tuan-puan ataupun kita panggil ni ialah sesi public goal Q&A lah. Okey, insyaAllah kita akan jawab semua soalan tuan-puan. Okey, sebelum tu, bagi memberkati majlis kita pada malam ni, marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berkat bacaan Al-Fatihah tadi, majlis kita ni mendapat keberkatan dan redha Allah dan diberi kelancaran. Okey, sebelum tu terlebih dahululah, sebelum kita membuat majlis ni, kita mestilah nak sama-sama berkenalan lah dengan tuan-puan yang join kita pada malam ni. Boleh tak saya nak minta tuan-puan untuk komen hadir ataupun datang daripada negeri mana? Ataupun mana tahu ada jiran-jiran kita daripada negara jiran seperti Indonesia, Singapura ataupun Brunei. Tuan-puan boleh tulis di ruangan komen lah hadir daripada mana. Okey, sambil-sambil tu lah, sambil tuan-puan nak komen tu, saya minta tuan-puan boleh share live ni kepada jiran-jiran tuan-puan ke, ibu ayah tuan-puan, adik-beradik ataupun saudara mara ataupun kawan-kawan tuan-puan. Sebab apa tuan-puan, saya minta share. Sebab malam ni insya-Allah kita akan dapat banyak ilmu tentang emas khususnya di public goal ni lah yang kita akan kongsikan oleh tuan speaker kita. Jadi saya tak nak tuan-puan join majlis kita pada malam ni seorang-seorang. Saya nak tuan-puan copy link live kita ni dan share, kemudian tuan-puan boleh hantar kat mana-mana group lah. Sama-sama kita sebarkan manfaat ni. Okey. Okey, sambung kita punya sesi pengenalan tadi. Okey, kalau kita tengok ni, dah ada 2 orang komen. Yang pertama, Tuan Syukri Muhammad Harun hadir dari Tanjung Karang, Selangor. Cik Irwan Muhammad Mat Idrus hadir dari Kajang, Selangor. Okey, sambil-sambil tu tuan-puan boleh komen lagi dan saya minta izin lah untuk saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Aiman bin Ismail. Status saya ialah sebagai normal dealer public goal sekarang. Dan sekarang ni saya masih merupakan seorang student tahun pertama ijazah sarjana muda
sepenuh masa di Universiti Sultan Zainal Abidin ataupun UNIZA di Terengganu. Jadi saya nak ceritakan saya punya upline FMD saya ialah Tuan Azam Amiri yang merupakan Presiden 5G Associate, dan saya punya upline master dealer ialah Tuan Muhammad Amir Izzat. Saya nak ceritakan saya mula kenal Public Gold ni lebih kurang pada penghujung tahun 2001 dalam bulan November macam tu. Start dari November ni Tuan. Start dari November ni lah saya mula belajar menyimpan. Kalau tak kan sebelum ni saya tak ada kesedaran langsung nak menyimpan emas ni. Nak ceritanya apa? Emas ni adalah ubat kepada penyakit boros ataupun tak ada saving. Okey, jadi saya nak ajaklah tuan-puan yang tak ada saving kan. Saya nak ceritalah yang emas ni boleh bantu kita adakan saving. Buat tuan-puan yang masih ada soalan ataupun ragu-ragu dengan Public Gold ni kan, bolehlah tanya di ruangan komen nanti. Bila tuan-puan dah yakin dengan Public Gold ni ataupun soalan tuan-puan dah terjawab, bolehlah contact dengan orang yang invite tuan-puan untuk masuk sesi kita ni. Okey, dan yang terakhir saya mula menjadi dealer pada bulan 7 tahun ni, baru lagi. Okey, sekadar tu je lah serba sedikit perkenalan tentang diri saya. Sebelum teruskan lagi, saya minta tuan-puan untuk share lagi live ni. Share kepada grup dan semua kenalan tuan-puan. Okey, sebelum kita ke sesi Q&A kita, izinkanlah saya nak memperkenalkan serba sedikit tentang tuan speaker kita. Nama diberi Encik Muhammad Elmi bin Yaakob yang mana merupakan 2-star founder master dealer Public Gold dan berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Tuan-puan, tuan speaker kita ni memang sangat hebat tuan-puan. Beliau telah membimbing lebih 21,000 orang penyimpan emas di bawah bimbingan beliau. Hebat kan tuan-puan? Jadi tuan-puan, jangan ragu-ragu untuk bertanya apa-apa saja soalan. Dan pencapaian tertinggi tuan speaker kita ni ialah Public Gold Leadership Seminar di Switzerland. Okeylah sekali, sebelum kita memulakan sesi Q&A kita ni, saya minta lagi sekali tuan-puan share kepada semua saudara mara seramai mungkin. Okey, sebelum ni saya minta tuan speaker kita untuk mengenalkan diri beliau lebih detail lagi. Mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada saudara Aiman Ismail atas kind introduction sebentar tadi kepada rakan-rakan tim teknikal atas penyediaan platform Zoom dan juga di Facebook Live yang tuan-tuan nampak pada hari ini di Public Gold by 5G Associates. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat laksanakan satu program yang sangat penting, iaitu question and answer Q&A di bawah anjuran 5G Associates. Jadi tahniah kepada anda yang bersama dengan saya pada malam ini. Kalau kat Facebook ni ada 12 orang, jadi tuan-tuan kena share lagi, share dan komen, bagi meriah dekat komen itu. Kan, bagi tahu dekat mana, lepas tu nanti tanya soalan. Bila dibuka untuk bertanya soalan, tuan-tuan tanya je soalan, tanya je pasal apa saja, tapi saya akan jawab ikut kemampuan saya lah, gitu. Okey tuan-tuan, tolong share tolong share supaya dapat ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Walaupun tuan-tuan tak dapat nak bersama pada malam ini, kalau klik link yang dapat tu untuk share, untuk yang komiti share tu, yang pihak urus share tu, tuan-tuan boleh tengok untuk rakaman lepas ini insya-Allah. Jadi saya kenal Public Gold ni tuan-tuan tahun 2016 lah. Tahun 2016 bila masa keadaan saya sangat sempit lah dalam keuangan. Saya sangat sempit dalam keuangan. Saya mencari ruang-ruang kat mana lagi saya boleh membantu untuk ada simpanan. Kan ada simpanan yang tak digunakan, maksudnya simpanan yang kekal lah. Jadi pada waktu itu tahun yang keempat saya bekerja di Kuching, Sarawak, tidak ada simpanan tuan-tuan dalam masa 4 tahun bekerja. Tuan-tuan jangan fikir orang bekerja ni ada simpanan tau. Bekerja 10 tahun, cuba tanya berapa ada simpanan dia. Kemungkinan tak ada pun simpanan walaupun 1,000 dalam bank ataupun dalam simpanan. Jadi saya pun termasuk dalam golongan tak ada simpanan lah. Jadi saya baca buku, masa tu saya mencarilah sangat-sangat eager nak mencari ilmu tentang keuangan ni. Cuba bayangkan lepas grad universiti tidak ada siapa-siapa pun bagi guide tentang keuangan. Jadi kita terkotak-kanting lepas grad masuk masuk bidang pekerjaan, tidak ada bimbingan. Jadi duit yang kita dapat tu, saya fikir duit itu untuk digunakan lah. Maksudnya tidak ada simpanan lah. Sebab duit yang kita dapat tu
habis hujung bulan habis, lepas tu dapat gaji baru. So begitulah rotation saya, cycle saya dalam keuangan. Sampai satu masa saya rasa saya dah rasa sangat sempit, saya rasa kena buat sesuatu. Saya baca buku lah. Buku yang saya baca pada waktu itu buku Zero Hutang, sebab saya nak keluar daripada hutang. Bila saya baca buku tu, sikit demi sikit saya punya ilmu keuangan saya bertambah. Sikit demi sikit simpanan saya bertambah. So saya mula dengan simpanan emas. Yang pertama saya pada Disember 2016. Saya mulakan simpanan emas saya pertama, dan saya tak berhenti kat situ. Saya pergi seminar yang Public Go buat. Di Kuching Sarawak, Public Go buat percuma sahaja. Seminar, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersama saya di Facebook Live pada malam ini, tuan-tuan kena cari seminar-seminar yang Public Go buat secara percuma ni. Kalau semalam hari Ahad di Ipoh ada, di Melaka ada, di Public Goal, kebanyakan Public Goal ada seminar kan di setiap hujung minggu. Jadi saya rebut peluang ini dekat Kuching Sarawak, dan saya pun dapatlah info yang betul tentang simpanan emas ni. Rupanya simpanan emas ni bukan kita nak kaya dengan emas, tapi kita nak bina keuangan, nak baiki keuangan dengan emas. Itulah saya dapat pada permulaan saya ceburi emas tahun 2016. Dan tahun 2017, lebih kurang setahun selepas itu, saya pun rasa tak syok lah kita kena emas seorang-seorang, kan? Rasa selfish, rasa sangat pentingkan diri sendiri. Kenapa tak share dengan orang? Kenapa tak cerita dekat kawan-kawan pejabat? Kenapa kita tak cerita dekat keluarga tentang emas? Jadi saya pada waktu itu saya ambil keputusan, saya rasa ilmu emas ni ilmu fardu kifayah yang saya kena kongsi dengan orang. Kena cerita dekat orang supaya ramai lagi tahu. Kita tak boleh nak harapkan sesiapa. Tapi kita dah faham tentang emas ni, kita kena menjalankan tanggungjawab. Jadi saya pun ambil keputusan untuk jadi dealer Public Gold pada tahun 2017, bulan Julai. Bulan Julai tahun 2017, dan pada hari ini, lebih kurang tahun yang ke-6 lah, saya bersama dengan Public Gold. InsyaAllah saya datang pada malam ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan pengalaman saya. Dan tuan-tuan boleh tanya soalan, dan saya cuba jawab ikut kemampuan saya. InsyaAllah saya kembali kepada Tuan Moderator. Silakan. Okey, terima kasih pada Cik Elmi atas cerita pengalaman beliau yang nampaknya pengalaman simpan emas ni dengan Public Gold ni, dia bukan saja cerita kepentingan emas, tapi dia mengajar erti kewangan. Dalam Public Gold ni, kami ada tuan mentor kami, Cik Zulkifli Syafiee, yang mana tadi Cik Elmi ada sebutkan dia ada buku Zero Hutang kan. Tuan mentor kami tu, Cik Zulkifli tu, dia lah penulis pada buku Zero Hutang tu. Okey, baiklah. Sekadar itulah pengenalan daripada kami. Selanjutnya kita akan ke sesi Q&A kita. Saya tengok ada seorang komen tadi, The Relicious, dia tanya kepada kita lah. Dia nak tanya kenapa design terbaru yang Hello Kitty yang terbaru keluar kan, yang untuk 1 gram daripada akaun Gap tu, kenapa design tu agak mahal ya berbanding emas 1 gram yang lain. Jadi saya minta Cik Elmi lah untuk tolong jawab soalan ni. Okey, menjawab soalan itu saya merujuk kepada asas. Asas kepada emas ni adalah kita simpan, kita target pada gram lah. Maksudnya kita kumpul emas tu target kepada gram emas. Maksudnya gram emas bertambah, maksudnya simpanan kita bertambah. Tapi kalau kita nak tengok kepada design, kebanyakan design 0.5 gram dengan 1 gram, dia ada edisi. Edisi yang cantik, edisi tertentu. Yang edisi ni ada yang edisi tu yang di-license, yang berlesen. Maksudnya berlesen daripada syarikat. Contoh Public Gold sebelum ini ada syarikat Juventus, Public Gold ada Marvel, Public Gold ada Agent Ali, Public Gold ada banyak lagi lah syarikat-syarikat yang dekat luar negara, termasuk Hello Kitty ni latest. Hello Kitty latest yang design yang berlesen. Maksudnya Public Gold kena bayar lesen tersebut kepada syarikat by annually, by 3 tahun sekali kena bayar. Jadi dia berbeza dengan design yang local punya. Contoh design yang First Gold. First Gold tu yang design yang memang kita buat tu tak ada, gold premium sangat rendah dan harga dia pun tak mahal. Jadi itulah menjawab soalan daripada Dory Licious Empire. Kalau kita nak simpan emas ni target gram lah. Maksudnya kalau kita nak berada dalam harga yang mahal tu, dia ada padang dia lah. Ada dia punya rentak dia. Contoh orang beli nombor plate kereta. Ada orang beli nombor plate kereta, ada orang beli kereta tak fikir pun pasal plate kereta, betul tak? Kan, saya tak kisah pun saya plate kereta berapa. Pak nombor belakang tak ada masalah. Asalkan plate D, plate Kelantan D, kan? Ataupun orang nak ada queue, depan queue. So dia beli plate kereta Sarawak. Jadi dia tak ada masalah, tapi kalau kita nak belakang tu ikut nombor IC contoh.
nombor IC 03 ataupun nombor IC berapa, 1 2 belakang. Jadi dia kena beli dengan harga lebih mahal. Jadi dia pandai berbeza. Jadi tuan-tuan, bagi saya kalaulah kita nak mencubakan diri dalam emas ni, permulaannya kita target gram dulu. Yang design tu bagi ke orang dulu, orang lain tak apa, tak ada masalah. So kita tak semestinya kita grab semua yang public go buat. Kita tahu kemampuan kita dekat mana. Kalau mampu beli 1 gram yang harga gap, go on for gap. Yang penting gram kita bertambah, macam tu. Jadi saya harap menjawab soalan daripada Dorilius tadi. Kalau saya sebelum ni saya memang target gram. Buat apa fikir tentang tentang design semua tu kan. Tapi saya tengok kan kawan-kawan saya, ada dealer, bukan dealer termasuk juga customer pun ada. Dia memang simpan koleksi tau. Muharram, Safar, bulan awal, bulan akhir, sampailah koleksi yang ke-12. Lepas tu dia simpan koleksi raya. Dia tak tahu dia ada koleksi raya. Kenapa saya tak ada? Saya dah jadi dealer public go masa tu dah 3 tahun. Tapi saya tak ada koleksi macam ni. Saya pun rasa saya nak cubalah kan. Cuba. Tak apa dah bayar mahal sikit. Tapi saya dapat feel tau. Dapat keseronokan beli item yang limited edition ni. Yang ada design ni. Jadi itulah keistimewaan kalau kita ada simpan gold bar ataupun Dina yang gold bar lah kan, gold bar 0.5 gram dengan 1 gram ni, dia ada design tertentu. Lepas ni tak ada dah lepas ni. Kalau tuan-tuan memiliki pada hari ni, nak beli 3 bulan 4 bulan akan datang dah habis stok. Jadi tuan-tuan akan jadi limited edition. Kita sendiri pun limited edition sebab kita memiliki item tersebut. Jadi semoga menjawab. Terima kasih. Okey, terima kasih pada Encik Mi untuk menjawab soalan tadi. Jadi saya harap menjawablah kepada soalan The Delicious Empire tadi. Maknanya kan orang kata apa, untuk mendapatkan lesen dan sebagainya, jadi dia mahal sikit lah. Dan dia akan jadi limited nanti design Hello Kitty tu. Dan untuk kita yang baru nak mula menyimpan emas ni, hanya fokus kepada pertambahan gram dulu. Okay. Seterusnya ada soalan daripada Cik Afifah Ghazali. Dia tanya, hai, nak tanya macam mana ya nak kenalkan dan ajak kawan untuk saving di PG. Okay, saya serahkan kepada Cik Hilmi untuk menjawab soalan. Ada pin tak komen dia? Bagaimana nak mengajak kawan tadi Ya. Okey, bagaimana nak mengajak kawan? Yang pertama, kita sendiri kena menjadi seorang penyimpan emas, kan? Kita sendiri kena jadi seorang penyimpan emas yang ada ilmu lah. Maksudnya kita ada sendiri pengalaman, barulah orang yakin bila kita bercakap. Maksudnya kita bercakap ada isi, ada konten. Kalau kita bercakap ting kosong, maksudnya tidak ada nilai, jadi orang pun tak nak dengar. Itu pertama. Yang kedua, sekarang ni public go sangat mesra dengan seminar. Sangat mesra dengan seminar. Jadi ajak aja pergi ke seminar-seminar terdekat, di branch public go terdekat, ataupun contoh pada hari ni kan, kita buat Q&A ni online. Dan bukan saja untuk Buffer Associate, tapi public go sendiri ada public go international, public go page public go, page Facebook public go international. Banyak seminar-seminar buat dekat sana juga. Jadi saya bagi cadangan kepada Cik Afifah tadi, hantar je link dekat kawan-kawan ni yang berminat nak simpan emas ni, hantar je kawan-kawan ni untuk join event yang online ke offline ke, tak ada masalah. Mereka dapat dulu ilmu, dan mereka akan bertindak sendiri. Kita sebagai kawan, bagi saya sebagai kawan ni, kita tak memaksa. Nanti kalau paksa jadi takut putus kawan pula kan. Kita hanya mendorong, kita hanya mengajak. Jadi kalau mereka nak bertindak, okay, go on. Alhamdulillah. Kalau mereka tak nak bertindak lagi, tak ada masalah. Nanti hidayah ataupun nanti dia akan terbuka minda lepas ini, dia mula simpan emas. Jadi kalaulah Cik Afifah ni belum jadi dealer public gold, saya nasihatkan boleh grab offer dealer public gold. Jadi dealer public gold lagi best kan. Kalau kita bercakap, kalau tak, sebab tu saya masa 2017 dulu saya ada ilmu, tapi saya ada sikit pengalaman dengan public gold. Bila saya cakap ke orang nak simpan emas, dia cari orang lain tau. Dia cari orang lain sebagai introducer sebab saya belum lagi dealer public gold. Jadi sayanglah kalau kita bercakap ILO kita ni ada nilai. Kan? Kalau kita bercakap tak ada commission, jadi sayanglah. Jadi saya harapkan Cik Afifah boleh grab offer dealer public gold, ikut offer dan dapat jadi dealer, boleh bantu rakan-rakan, boleh bantu keluarga, boleh bantu kawan-kawan kat Facebook. Siapa-siapa saja untuk simpan emas masuk bawah Cik Afifah. Okey, semoga menjawab. Okey, terima kasih pada Cik Ilmi atas jawab tadi. Jadi saya simpulkan sikit lah. Mula-mula Cik Afifah kena jadi penyimpan emas.
Lepas tu kalau bawah 5G Associates ni ataupun bawah Public Goal sendiri, banyak sangat seminar. Jadi Cik Afifah hanya perlu ajak join seminar. Ataupun Cik Afifah ni boleh jadi dealer lah, grab peluang untuk jadi dealer ni. Okay, harap menjawablah kepada soalan Cik Afifah Ghazali tadi. Okay, seterusnya. Soalan daripada Cik Iman. Nurul Iman. Dia nak tanya, Dina emas ni, Dina emas macam mana nak beli? Mungkin dia baru nak kenal dengan Public Goal, jadi dia bertanyalah macam mana nak beli Dina emas ni ya. Silakan Cik Hilmi untuk menjawab soalan ni. Okey, Dina Public Goal dia ada gold bar dengan Dina lah. Dia gold bar bentuk segi empat, Dina bentuk bulat ataupun dipanggil coin lah. Dina ni dia adalah mata wang yang digunakan pada zaman Nabi dulu dan Khulafaur Rasyidin sampai last kali pada Khalifah Uthmaniyah tahun 20-an. Diputus, maksudnya penggunaan dinar dah tak ada dah selepas daripada itu. Jadi dinar adalah mata wang, dipanggil monetary. Maksudnya dia dinar ni adalah mata wang. Kita tak boleh nak tukar dinar pada gold bar. Itu adalah introduction untuk dinar lah. Jadi bila sebut dinar tu dia mata wang dinari daripada kerajaan Rom. Dinari Nabi Muhammad SAW dia adapt, dia ambil daripada kerajaan Rom, gunakan dinar tersebut di kerajaan Madinah. Jadi sampailah tahun 1924 lebih kurang macam tu, penggunaan dinar digunakan. Lepas tu dah tak ada lagi lah. Jadi Public Goal dia bawa balik dinar tersebut. Maksudnya menghidupkan semula sunnah Nabi lah kalau ikutkan. Jadi dinar Public Goal ada empat item lah. Yang pertama, 5, ada tambahan 5. Yang pertama 10 dinar, yang kedua 5 dinar, yang ketiga 1 dinar, yang keempat setengah dinar, yang kelima adalah suku dinar. Jadi dia punya berat dia, 1 dinar mudah nak ingat 4.25 gram. 4.25 gram. Jadi kalau 5 dinar darat 5 lah, kalau 10 dinar darat 10, jadi 42.5 gram. Jadi itu adalah nak berkenalan dengan adik-beradik dinar. Cara nak beli adalah mudah saja. Kalau kita boleh beli direct, alhamdulillah. Kan, contoh saya letak 1 dinar lah. 1 dinar lebih kurang 1,300 harga dia. RM1,300, kita boleh beli cash, dapat, dan kita order dekat online melalui akaun kita. Lepas tu Public Goal akan postkan kepada kita dengan charge RM10 sahaja. Jangan fikir nak ambil kat mana, tak payah. Public Goal akan postkan RM10. Tak perlu fikir tentang minyak, kereta, tak perlu fikir tentang tol. RM10 itu dah termasuk insurans dah. Jadi itu cara pertama. Cara kedua, kita boleh bayar secara easy payment plan. Easy payment plan 10 kali bayar ataupun 6 kali. Jadi kalau RM1,300 tadi bahagi 10, kita dapat bayaran komitmen kita RM130 sebulan. Kalau bayar 6 kali, bahagi 6 kali lah dalam 250 kot sebulan. Saya tak kena kira. Jadi komitmen kita sama 6 bulan ataupun 10 bulan habis bayar, kita minta sistem postkan kepada kita. Tapi itu dua cara yang kita maksudnya ada komitmen. Yang pertama kena bayar cash. Yang ketiga, cara paling mudah tuan-tuan menjawab soalan daripada Cik tadi. Cara paling mudah adalah kita kumpul gram. Kita kumpul gram ni, contoh 4.25 gram untuk 1 dinar, kita kumpul dalam akaun GAP. Akaun Gold Accumulation Program, GAP, kita kumpul sikit-sikit minimum 0.3 gram ataupun RM100, dapat 0.3 gram, tambah, cukup 5.25 gram, kita dapat withdraw. Kita dapat keluarkan 1 dinar kita tu menjadi fizikal. Daripada gram, dia tukar pada fizikal. Ada tak dinar saya? Sekejap. Okey, ni dinar lama. Okey, ni dinar ni, dia punya dulu macam ni lah. Sekarang ni dia ada dalam bentuk seal juga, warna hijau juga. Jadi nak beli dengan komitmen ataupun nak beli dengan cash full payment RM1,300 ni boleh buat secara beli gram. Beli gram ni yang penting kita tak ada komitmen lah. Dia tak ada komitmen setiap bulan. Atas kita, terpulang pada kita nak tambah bila dan nak tambah berapa, asalkan RM100 ke atas. RM100 dia akan menjadi 0.3 gram. Kalau hari ini 316 segram, RM316 segram, kita dapat 1 gram lah. Maksud tambah, cukup 5.25 gram, dapat keluarkan 1 dinar macam ni. Kenapa 5.25 gram? Kenapa 4.25? Kenapa tidak 4.25 gram? Walaupun 1 dinar ni 4.25 gram, sebab kita kena ada bahaki dalam akaun GAP kita untuk akaun GAP aktif. Kalau kita keluarkan semua dikira total account,
ataupun kita nak jual semua account gap kita, baki kosong dikira tutup account. Jadi cadangan saya buat je dengan account gap, simpan sikit-sikit, cukup 5.25 gram, withdraw dinar ni, 1 dinar. Kalau setengah dinar pun sama juga konsep dia. Kita cukupkan 3.125 gram, boleh keluarkan setengah dinar. Suku dinar pun sama, konsep dia sama je. Jadi target kita terpulang lah, nak keluarkan 1 dinar ke, setengah dinar ke, suku dinar ke, ataupun 10 dinar. Bergantung pada tujuan kita nak guna untuk apalah, untuk simpan ke, untuk buat mas kahwin ke, terpulang. Jadi semoga menjawab soalan daripada yang bertanya tadi. Terima kasih. Okey. Jadi kita boleh simpulkan sikit kat sini. Nak dapatkan dinar macam mana? Ada 3 cara. Yang pertama, beli secara cash. Yang kedua, ataupun easy payment purchase, yang mana meletakkan komitmen lah kepada kita untuk bayar tiap-tiap bulan. Dan yang ketiga, yang ni tak ada komitmen, memudahkan kita. Serendah 100 je sekali kita top up. Bila dah cukup 5.25 gram, boleh kita keluarkan dan Public Gold akan post ke rumah tuan-puan. Okey, soalan seterusnya daripada Cik Faris Fawaz. Dia tanya, lately ni harga emas agak meningkat. Ada possibilities ke untuk turun balik kepada 308 tu? Ada ke? Saya rasa mungkin Cik Faris Fawaz ni menunggu harga emas yang rendah lah untuk beli emas lagi. Jadi saya persilakan Cik Amy untuk jawab. Cik Faris okey. Menjawab soalan Cik Faris ni, Cik Faris saya sebelum ini saya memang pemerhati graf emas, kan? Pemerhati tegar graf emas. Tapi bila saya ada ilmu yang fundamental tentang emas, saya baca buku Wak Emas Bertahan Ketiga Rawat, tulisan Muhammad Zulkifli, mentor kami, Muhammad Zulkifli Syafi'i. Dia kata kalau kita target kepada graf emas, kita akan lupa daripada harga. Sebab harga tu confirm akan naik dalam jangka masa panjang. Kalau hari ini naik 316, mungkin esok turun 315. Tapi untuk jangka masa panjang, 2 tahun ke atas, confirm harga emas akan naik. Jadi bagi saya, kalau kita nak jadi penyimpan emas ni, jangan serabut nak fikir tentang harga lah. Kita target kepada pertambahan gram. Saya hampir pasti kalau kita target kepada harga, ia tak akan bertambah gram. Sebab apa? Sebab tak naklah simpan emas hari ni mahal lah. Lepas tu esok turun pula, tak naklah simpan emas, rugilah kalau simpan emas harga turun. Contoh macam tu tuan-tuan. Jadi kita akan serabut dengan harga saja, gram kita tak bertambah. Kan? Berbanding dengan orang lain, kawan kita atau customer lain setiap bulan bertambah 1 gram, cukup 10 bulan ada 10 gram. Kita masih lagi 1 gram. Kekayaan tak akan bertambah tuan-tuan kalau kita masih berada ditakut tengok harga sahaja. Jadi kita tengok balik pemikiran kita adalah seorang penyimpan emas, target kita adalah pertambahan gram. Semakin hari semakin bertambah gram kita. Kalaulah kita ni seorang pelabur emas, contoh kita beli 1 kilo, barulah berbalai kalau kita tengok harga. Kan? Sebab apa? Sebab kalau naik satu ringgit je segram, kita untung 1,000 tau. Sebab 1 kilo. Kan? Kalau kita beli 1 gram, naik 1 ringgit, kita untung 1 ringgit je. Tak berbalai. Jadi bagi saya, lebih baik kita fokus kepada pertambahan gram. Harga itu dia bukan urusan kita nak menilai harga. Maksudnya dia out of our control. Sampai kawal harga itu lebih, kita tak mampu nak kawal harga emas. Tapi kita mampu kawal gram kita berapa gram kita nak target. Jadi semoga menjawab soalan Cik Faris. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Amy. Saya harap menjawab soalan lah. Untuk kita penyimpan emas ni, macam mentor kita pesan, Tuan Zulkifli Syafi'i, simpan emas, target gram, jangan tengok harga. Kalau tengok harga, simpanan kita tak akan bertambah. Okey, seterusnya daripada Cik Syukur Sentiasa. Nama dia. Boleh ke nak pajak emas yang dekat account gap tu? Kalau boleh, macam mana cara dia? Prosedur dia untuk pajak emas di account gap. Jadi saya persilakan Cik Hilmi untuk jawab. Okey, untuk account gap ni memang dia fleksibel. Kita boleh beli, kita boleh jual dan kita boleh pajak, dan even kita boleh withdraw physical. Maksudnya account gap ni adalah macam mana physical juga, cuma dalam bentuk gram. Okey, menjawab soalan daripada penanya tadi, boleh dipanggil arwah nu. Jadi kita boleh klik dekat butang arwah nu ataupun butang, saya tak ingatlah butang apa, gadai ke arwah nu, tapi butang arwah nu itu kita boleh terus buat kat sana. Lepas tu kena update bank info lah. Kena update bank info, pastikan bank info tu betul. Lepas tu duit tu akan masuk dalam akaun bank kita dalam masa 1 hari bekerja lah, paling minimum. Paling maksimum 2 hari bekerja. Maksudnya kalau kita buat hari ni, insya-Allah mungkin paling lewat lusa akan masuk duit. Duit yang akan masuk dalam bank account kita. Lepas tu, sorry, tersedawa.
Okey. Lepas tu Arahnu ni dia ada upah simpan 1% sebulan. Contoh kita gadai 10 gram. Kita gadai 10 gram. Jadi dia akan ambil 1% daripada nilai 10 gram tersebut. Bukan nilai yang kita dapat tu, tapi nilai daripada 10 gram. Kita tebus dalam masa 3 bulan. Jadi kita kena bayar upah simpan 1% tu darab 3 lah. Jadi kita tambah daripada apa yang kita dapat, marhum kita dapat tu, nilai berapa kita dapat, tambah dengan upah simpan 3%, 1% untuk 3 bulan tu. Dia boleh extend sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Habis masuk 6 bulan kita kena tebus balik. Maksudnya kita kena tebus semua emas kita tu dan bayar sekali dengan upah simpan. Sekarang ni dah ada kemudahan, kita boleh bayar terus melalui gap saja. Maksudnya tak perlu transfer online, tak perlu. Maksudnya macam kita beli item emas kan, kita boleh bayar dengan FPX. Ini saya baru dimaklumkan oleh staf Public Gold. Kita boleh klik dekat sana nak bayar full payment, full settlement untuk Arahnu, kita boleh klik FPX dan kita boleh bayar ikut jumlah yang terpapar dekat situ. Jadi dia automatic. Dia dah sistem dia sangat maju dah. Public Gold sekarang ni sangat mudah untuk kita bayar terus Arahnu kat sana. Kalau kita boleh nak extend lah. Kalau boleh extend, saya rasa dia boleh extend, tapi kena bayar dulu upah simpan 1% untuk 6 bulan tu. Maksudnya extend sampai 6 bulan berikutnya. Boleh. Tapi kena bayar dulu upah simpan 1% selama 6 bulan tersebut. Jadi semoga menjawab soalan daripada penanya tadi. Tapi saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, Arahnu ni konsep dia kita berhutang. Kita berhutang bercarga lah. Maksudnya kita tak boleh nak sewenang-wenangnya guna duit tersebut untuk guna berhibur. Maksudnya biar ada tujuan yang konkret lah. Kenapa kita gadai? Lepas tu nak tebus balik ada duit ke tidak? Kan? Kalau rasa tak ada bajet nak tebus balik, jual je. Maksud tak ada masalah. Jadi terpulang atas kemampuan kita ataupun atas matlamat kita, tujuan kita nak guna duit tu untuk apa. Contoh kita nak guna untuk tukar rim kereta. Saya rasa tak sesuai. Tapi kalau kita nak guna untuk modal perniagaan, okey. Kan? Jadi itu terpulanglah nak guna untuk apa. Yang penting duit tuan-tuan lah nak bayar balik. Itu saja. Semoga menjawab soalan. Okey, terima kasih pada Cik Elmi atas jawab soalan tadi. Jadi tuan-puan dengan account gap pun kita boleh pajak ataupun Arahnu. Tapi Cik Elmi pesan siap-siap lah. Nak pajak tu janganlah saja-saja pajak macam untuk benda-benda yang kurang berkeperluan lah. Macam beli rim kereta kan. Itu kan kehendak kan. Jadi tak perlulah. Kalau untuk modal untuk berniaga, bolehlah kita galakkan. Okay, dan Cik Elmi pun dah cerita tadi step by step macam mana untuk buat Arahnu di account gap ni. Okay, seterusnya soalan ni soalan yang kebiasaan lah kita dengar. Ramai dengan orang tak tahu kan, antara emas simpanan 999 atau emas perhiasan 916, yang mana lagi baik lah untuk kita ambil? Yang mana lebih baik, 999 atau emas perhiasan 916? Silakan Cik Elmi untuk jawab. Okey. Saya beberapa hari ni saya study benda ni. Sikit saya nak sebelum saya menjawab soalan lah. Sebenarnya industri emas kat Malaysia ni dah lama dah bermula. Sejak zaman Jepun dulu, masyarakat Melayu kita ni dah ada simpan emas. Mereka simpan emas bukan nak berhias sangat tuan-tuan sebenarnya. Mereka simpan emas nak kawal, nak lindungi duit. Sebab mereka dah melalui zaman Jepun. Lepas tu zaman British. Bila zaman Jepun masuk zaman British, duit zaman Jepun tak bernilai dah. Jadi mereka sempat tukar dalam bentuk emas. Bila masuk zaman British, emas tu mereka jual dapat duit zaman British. Jadi mereka tu orang bijak. Kan? Sebenarnya datuk nenek kita lebih bijak. Jadi sebab pada waktu itu hanya ada barang kemas saja. Ada barang kemas saja. Itu je lah yang ada pada zaman itu. Lepas kat Malaysia ni masuk dinar gold bar ni start tahun 2020-an 2000-an lah kan. 2005 baru masuk dekat negara kita ni gold bar dengan dinar. Siapa yang masukkan dinar ni? Kelantan lah. Dinar Kelantan permulaan pelopor pada di industri emas pelaburan atau emas simpanan dekat Malaysia. Jadi kena berterima kasih pada kerajaan negeri Kelantan lah tahun 2005 dulu. Lepas tu adalah syarikat-syarikat yang buat termasuk Public Gold. Public Gold bermula tahun 2008. Jadi Public Gold ubah suai sikit. Okey, kalau Kelantan ada dinar saja, Public Gold buat gold bar. Jadi bila dah masyarakat kita dah lama sangat dengan barang kemas. Jadi bila masuk pada gold bar dinar ni orang tak boleh nak match tau. Tak boleh nak synchronize. Kenapa ada gold bar, kenapa ada dinar? Barang kemas sajalah sebab emas, barang kemas pun emas. Bermula pada Public Gold lah ilmu emas tu berkembang bila ada dealer-dealer Public Gold yang hebat, contoh Muhammad Zulkifli,
Cik Syukur Hashim, mereka ni buat buku, mereka ni buat satu ilmu yang baru tentang simpanan emas. Jadi kita dapat manfaat dia. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, itulah ilmu daripada mereka lah, ilmu guru-guru saya. Barang kemas ni sesuai tapi untuk perhiasan. Kalau nak keuntungan dia ambil masa yang lama. Sebab apa? Sebab dia pun kotilina 916. Kotilina 916 ni tuan-tuan adalah 91.6% adalah emas. 91.6% adalah emas. Baki dia adalah logam lain. Kenapa kena ada logam lain? Sebab nak biar kukuh supaya barang kemas tu kukuh. Kalau gold bar, dia 999.9, dia adalah 100% lah, lebih maksudnya boleh kata 100% lah, tapi kat dunia ni tak ada 100% emas, kan? Kita akan jumpa paling tinggi purity pun 999.9. Jadi perbezaan dia di segi ketulinan. Jadi of course bila kita dah nampak perbezaan di segi ketulinan pun dah nampak apa yang paling sesuai untuk buat simpanan dengan pelaburan. Sudah pasti adalah emas yang 99.9 ataupun 24 karat. Kalau untuk 916 sesuai untuk barang kemas. Jadi yang penting kita simpan emas dengan tujuan tersebut lah. Nak beli barang kemas boleh buat perhiasan. Tapi untuk buat simpanan ataupun pelaburan, lebih baik guna dinar ataupun gold bar. Jadi saya nak nasihatkanlah kepada wanita-wanita, kita ni tuan-tuan, bukan kita lah, wanita-wanita, barang kemas ni dia macam mana dia cakap dia ada satu masa kita bosan dah dengan barang kemas tersebut. Maksudnya ada orang perempuan ni kan, dia simpan sampai satu almari tu pun dengan barang kemas. Bagi saya macam inilah. Kenapa mereka simpan emas? Kerana nak protect nilai. Tapi sebenarnya kalaulah mereka jumpa dengan gold bar ataupun dinar, mereka akan beli gold bar ataupun dinar. Sebab barang kemas ni kita nak guna sekejap je. Kan? Nak guna sekejap, lepas tu dia akan lusuh, dia akan dah outdated, design dah outdated lah. Maksudnya nak pakai pun segan. Jadi lebih baiklah sikit separuh daripada duit tukar pada barang kemas, separuh lagi tukar pada gold batu berdina. Orang lelaki tak ada masalah, orang lelaki beli je gold batu berdina. Sebab nak beli barang kemas tak ada nak pakai. Jadi bolehlah beli gold batu berdina untuk buat simpanan. Jadi semoga menjawablah kalau kita nak buat simpanan untuk pelaburan, terus cari 999.9. Dia sebenarnya dekat luar sana ada satu syarikat ni, dia ada jual dinar 917. Jadi saya pun tak boleh nak condemn lah syarikat orang kan. Tapi kalau kita sendiri ada ilmu, bagi saya baiklah kita cari 99.9 ataupun 24 karat untuk simpanan pelaburan bagi maksimumkan keuntungan. Jadi untuk perhiasan boleh beli barang kemas 916. Okey. Semoga menjawab soalan daripada yang penanya tadi. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Cik Elmi. Jadi nak tengok emas 999 atau emas 916, bergantung kepada matlamat kita lah. Kalau untuk perhiasan 916, kalau untuk melabur 999. Okey, seterusnya soalan daripada Cik Badaria. Dia tanya, boleh bagi pencerahan berkaitan zakat bagi simpanan emas di akaun Gap? Mungkin nak tanya, kalau simpan emas di akaun Gap ni kena zakat juga ke? Jadi saya persilakanlah Cik Elmi untuk menjawab soalan. Okey. Okey, zakat adalah satu fardu, kan, satu rukun Islam lah. Orang Islam saja. Dia zakat ni tertakluk kepada orang Islam saja. Maksud Muslim saja. Dan Muslim tak terikat dengan zakat. Tapi kalau nak bayar zakat pun tak ada masalah, tapi dia tak ada dosa pahala lah, tak ada ganjaran. Jadi bila sebut zakat ni tuan-tuan, sebelum saya menjawab soalan lah, sebab kita panjang lagi masa kita kan. Zakat ni adalah kalau bahasa Arab, hukum dia adalah zakat, maksud dia adalah zakiah lah. Zakiah ni membersihkan harta, kan. Bila kita berzakat, kita bersihkan harta kita. Lepas tu maksud yang lain adalah aziyadah. Zakat, kita rasa kita kurang duit, sebab kita keluarkan duit kita. Tapi dalam bahasa istilah dia, dalam hukum fiqh dipanggil aziyadah. Zakat aziyadah, maksudnya bertambah. Bertambah dari segi apa? Mungkin dari segi rezeki ataupun dari segi keberkatan. Jadi kita jangan pandang sayang pada zakat. Sebab kita nak fikir emas zakat. Emas ni sinonim dengan zakat. Emas zakat. Jangan pandang sayang dengan zakat, sebab zakat ni adalah rukun Islam yang ketiga yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita tunaikan sebenarnya. Fardu. Kenapa kita takut simpan emas? Takut nak bayar zakat. Ini saya tak masuk akal lah kan. Saya rasa tak masuk akal lah orang berfikiran tak nak simpan emas sebab kena bayar zakat. Sedangkan kita sebolehnya kita Muslim ni, kita nak penuhi semua tuntutan tersebut, kan? Kita nak laksanakan semua rukun Islam tu. Jadi zakat ni hanya tertakluk kepada orang yang kaya lah. Orang yang kaya ada simpanan ataupun ada duit yang lebih. Jadi
Kalau kita ni masih lagi ada simpanan 1 gram, 2 gram, 10 gram, 50 gram, tak kena zakat lagi tuan-tuan. Sebab apa? Sebab zakat ni, dia punya minimum dia kena ada 85 gram. 85 gram dan cukup haus tahun. Maksudnya 85 gram ke atas dan dia kena kekas 85 gram ke atas dalam masa setahun. Maksudnya kalau tahun ini kita jual 20 gram, tinggal 65 gram. Maksudnya kelayakan zakat tak kena lagi. Jadi walaupun dalam gap ke, walaupun kita beli fizikal ke, sama sahaja. Sebab gap tu memang kita beli emas fizikal. Cuma public gold tolong simpankan untuk kita di public safe. Jadi memang account gap dengan fizikal dia sama sahaja, hukum dia memang kena keluarkan zakat juga. Jadi bila dah cukup target dua-dua, fizikal kita ada, gap kita ada, kena combine. Biasanya saya sendirilah praktis dan saya punya keluarga saya pun sama. Praktis setiap bulan Ramadan saya kira berapa gram emas saya, lepas tu saya kira berapa zakat. Nak mudah. Kan? Sebab saya pun tak tahulah saya saya beli bila. Kita pun tak catat bila kita beli. Jadi nak mudah setiap bulan Ramadan, berapa gram emas yang kita ada, berapa zakat kena keluarkan sekalian zakat fitrah. Zakat fitrah niat zakat fitrah lah. Tapi zakat untuk emas ni, zakat untuk emas lah. Bayar dengan online ke, bayar dengan offline ke, tak ada masalah. Yang mudah bayar online lah. Dan yang penting zakat ni kita dapat balik, dapat claim dekat LSDN . Jadi itu antara kelebihan zakat lah, 100% tau LSDN. Jadi itulah saya punya jawapan pada zakat ni. Pertama sekali saya nak nasihatkan tuan-tuan lah, yang simpan emas ni biar target minimum boleh layak keluarkan zakat. Tanya saya, kalau tanya introducer atau tanya yang memperkenalkan tuan-tuan pada emas, saya nak simpan emas tu untuk apa Kalau belum ada lagi matlamat ataupun tujuan, target pertama tuan-tuan simpan emas ni untuk bayar zakat. Saya pernah jumpa dengan seorang pakcik ni, bukan pernah jumpa lah, memang jumpa dan dia jadi pelanggan saya. Saya tanya dia, kenapa pakcik nama Haji, tak ingat nama dia, Abeli nama dia, dekat Kota Baru. Dia Bilal Masjid. Dia bila masjid. Saya borak-borak dengan dia lah. Kenapa? Abeli umur dia dah 55 tahun dah. Dia pesara tentera. Kenapa Abeli ni nak simpan emas umur macam ni, Abeli dia kata Abeli ni teringin nak keluarkan zakat. Saya sangat terharu masa tu. Sangat tersentuh. Abeli ni nak keluarkan zakat. Sebab Abeli ni dah lama hidup. Umur 55 tahun ni. Setakat umur 55 tahun ni tak pernah Abeli keluarkan zakat. Jadi Abeli mengharapkan bila Abeli mula simpan emas ni, Abeli mampu keluarkan zakat dengan emas. Tuan-tuan, tersentuh tak rasa kan? Orang yang dah umur 55 tahun teringin nak keluar zakat. Kita ni dah baru umur 30 tahun, ada pendapatan sikit. Nak lari pada zakat itu sangat tak munasabah lah. Jadi Abeli ni dah buat auto debit 300 bulan, cukup 85 gram. InsyaAllah saya akan bagi tahu dia, Abeli dah layak keluarkan zakat. Dia nak keluarkan zakat sebelum dia mati. Jadi pastikanlah target kita sebelum kita mati kita boleh keluarkan zakat puas paling minimum sekali seumur hidup. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Elvin. Semoga menjawab soalan tu. Dan perkongsian cerita yang sangat menarik tadi tentang Abeli simpan emas untuk bayar zakat. Sebenarnya bayar zakat ni tuan-puan, dia membantu ekonomi Islam juga. Kan kita sesama umat Islam, zakat ni untuk bantu saudara kita yang susah. Jadi buat apa kita nak takutkan bayar zakat? Jadi janganlah takut nak simpan emas ni sebab kena bayar zakat. Dia ada had dia ada had juga kan, 85 gram baru kena zakat. Bukannya simpan emas terus kena bayar zakat. Okey. Seterusnya daripada Cik Khairul Aziah Muhammad Ali. Cik Khairul Aziah Muhammad Ali dia tanya, dia ada daftarkan anak berumur 18 tahun untuk jadi penyimpan di PG, bukan akaun gap. Bagaimana anak dia nak beli gold bar sebab nombor keahlian belum ada? Saya serahkan kepada Cik Elvin untuk menjawab soalan. Tuan Aiman, ulang balik, saya tak catch up yang pertama. Cik Khairul ni dia dah daftarkan anak berumur 18 tahun untuk jadi penyimpan di PG, bukan akaun gap. Okey. Okey. Macam mana anak dia nak beli gold bar sebab nombor keahlian public gold belum ada. Nombor kod PG tu belum ada. Oh, okey. Kalau anak tuan yang dah 18 tahun, sepatutnya dah akaun dewasa lah, bukan akaun junior lagi. Maksudnya dia boleh beli direct physical. Kalau nak beli direct physical lah. Jadi bila tak ada akaun tu, maksudnya tak ada username tu, buat pembelian sahaja dia automatik dapat PG code. Maksudnya kena buat pembelian dulu. Bila kita daftar, selagi tak buat pembelian, kita dikirim temporary code lah ataupun temporary account sementara. Akaun sementara ni dia
dia boleh tukar introducer dengan mudah lah. Itu saya bagi tahu. Maksudnya dia tak nak join introducer ni pun tak apa. Masih lagi terbuka untuk dia. Tapi once dah buat pembelian pertama dapat PG code, dia dah terikat dengan introducer ni. Jadi mudah saja buat pembelian pertama, sama ada account cap ke ataupun fizikal ke, gold bar 10 gram ke, 5 gram ke, buat pembelian kat sana automatik dapat PG code dan boleh buat pembelian macam biasa. Sekarang ni temporary code dia untuk login adalah nombor IC lah. Itu kalau dah 18 tahun ke atas. Tapi kalau untuk gap junior ataupun account junior 18 tahun ke bawah, dia hanya boleh beli dengan account gap saja, dan fizikal tu boleh buat withdraw saja. Maksudnya kita boleh beli dengan account gap, beli sikit-sikit, lepas tu cukup target. Contoh kita nak keluarkan 10 gram, ada 11 gram, boleh withdraw 10 gram gold bar daripada account gap tu, dapat fizikal juga. Jadi itu bagi account junior lah yang 18 tahun ke bawah. Jadi semoga menjawab soalan daripada tuan tadi. Terima kasih. Terima kasih pada Cik Ilmi atas pencerahan tadi. Semoga menjawab soalan Cik Khairul. Khususnya daripada Cik Nurul Iman yang tanya soalan zakat tadi tu. Lepas tu dia tanya pula, selain zakat ni ada kena bayar tax juga ke saving emas ni? Ada kena bayar cukai tak kalau kita nak saving emas ni? Jadi saya serahkan kepada Cik Hilmi untuk jawab soalan. Okey, terima kasih pada soalan tu. Itu kelebihan pada emas ni. Sebenarnya emas ni tak ada siapa yang tahu, tuan-tuan. Tak ada siapa yang tahu, bank pun tak tahu, bank negara pun tak tahu berapa banyak kita kumpul emas, dan termasuk lembaga lah, lembaga hasil dalam negeri pun tak tahu berapa banyak kita kumpul emas. Jadi tak ada kolom untuk declare harta kita dalam LHDN. Tak ada. Dalam Hermes pun tak ada. Maksudnya tak perlu bayar tax. Kita hanya bayar zakat sahaja emas ni. Itu kelebihan berbanding dengan hartanah lain, hartanah ke ataupun rumah, kita kena bayar tax mungkin. Kan ada cukai pintu, ada cukai tanah, kan. Tapi emas ni tak ada. Hanya zakat saja. Itu kelebihan pada emas berbanding dengan aset lain. Okey, menjawab soalan. Okey. Semoga menjawab soalan pada Cik Nurul Iman tadi. Jadi simpanan emas ni tuan-puan, kita je dah tahu, tak ada siapa tahu, lembaga tak tahu, bank negara pun tak tahu. Jadinya simpanan emas ni atas diri kita sendiri. Orang lain takkan tahu kecuali kita sendirilah yang war-warkan berapa kita punya simpanan emas ada. Jadi saya kira banyak dah soalan-soalan kepada soalan-soalan tentang emas di public gold ni lah yang dah terjawab kan. Jadi mungkin ada antara tuan-puan kita yang terbuka hati, mungkin yang belum jadi customer public gold, terbuka hati untuk menyimpan dengan public gold. Jadi mungkinlah antara soalan yang saya rasa sesuai untuk saya tanya ialah macam mana nak daftar ni, nak jadi ahli public gold ni. Jadi saya serahkan kepada Cik Hilmi untuk jawab. Okay, sebelum tu saya nak jawab sikit soalan tambahan daripada soalan tadi. Emas ni dia tidak ada dalam rekod, cuma ada seorang kawan saya ni, kan, dia ada rekod pembelian account cap. Maksudnya dia buat pembelian setiap bulan dalam 200 ke 300 sebulan, ada rekod. Rekod tersebut dia hantar ke bank dia boleh lulus loan dengan mudah dengan bantuan daripada rekod account cap tersebut. Jadi maksudnya dia menunjukkan yang si pemohon loan ni mampu bayar bank sebab dia ada buat simpanan emas. Jadi sebenarnya itu adalah bonus kepada penyimpan emas lah. Boleh guna statement yang ada kat account gap tu ataupun pembelian fizikal pun boleh, kan, kalau benda tu sebagai supporting document untuk hantar bagi kita submit untuk apply loan ke apa, kan, lebih mudah. Okey, menjawab soalan yang diberikan oleh Tuan Aiman tadi, nak buka account lah, kan. Jadi public good sangat mudah sebenarnya, tuan-tuan. Kita nak simpan emas ni, dia tak perlu macam agent insurans kena ataupun takaful, kan, kena isi borang, kena sign, kena selfie, kan, kena hantar LIC, semua tu tak perlu. Public gold ni sangat mudah. Kita cari introducer yang kita percaya, minta guide dengan dia. Saya rasa dia kalau kita macam mana orang mengantuk di sorong bantal lah, kan, dia menunggu kehadiran kita sebenarnya, kan, sebab dia nak bantu kita untuk simpan emas ni. Jadi sama ada didaftarkan, dealer tu daftarkan ataupun kita daftar sendiri, minta link dengan dia. Boleh tak saya minta link untuk saya daftar sendiri? Boleh. Jadi kalau tuan tak nak expose maklumat nama IC, kan, tak nak expose kepada dealer, tak ada masalah. Minta link, saya nak daftar sendiri. Lepas tu bila dah daftar, berjaya daftar, dia pun dapat email, tuan-tuan pun dapat email juga dalam masa yang sama. Bila dapat email tu dia akan guide next step. Jadi next step ni mudah je, tak bayar pun. Bila dah daftar, login je dengan account public gold tu dekat website ataupun aplikasi dengan username dengan password, nombor IC tanpa dash.
Depan nombor IC tanpa dash, username sama, password pun sama. Lepas tu buat je pembelian. Pembelian tu ada panduan. Dekat YouTube pun ada panduan dia untuk buat pembelian pertama, untuk buat tambahan gap, boleh. Dekat YouTube pun ada. Search je cara beli emas public gold. Gap ke ataupun fizikal ke boleh. Lepas tu buat pembelian pertama automatik dapat username yang kekal, pun dapat dekat email. Lepas dapat username tu nanti login dengan username barulah. Lepas tu buat pembayaran. Lepas tu tunggu je emas sampai dekat rumah. Dia kena masuk alamat semualah. Itu step-step tu masuk update profile. Dia kena tu, benda tu adalah kita sendiri buat. Tak perlu dealer ataupun introducer yang bantu. Kita sendiri boleh buat sendiri. Jadi itulah, semoga menjawab soalan. Yang penting tuan-tuan, Public adalah platform sahaja. Sediakan platform untuk kita berjual beli emas ataupun kita buat simpanan emas. Tapi yang sangat penting adalah ilmu. Orang beli emas ni kerana mereka nak kaya sebenarnya. Kan, mereka nak bebas keuangan, nak ada simpanan. Orang beli emas kali pertama. Tapi dia akan beli emas secara konsisten bila mereka ada ilmu. Kan, bila mereka ada ilmu, mereka akan rasa rugi tak simpan emas bulan ini. Kan, mereka rugi tak simpan emas secara konsisten bila ada ilmu. Jadi Public sediakan platform dengan sistem education system yang ada kat Public ni sangat membantu untuk kita grow dengan simpanan emas. Saya memerhati syarikat yang jual emas juga, tapi kenapa mereka tak grow? Tak ada percutian luar negara, tak ada anugerah program punya award recognition, tak ada dealer-dealer yang hebat, tak ada dealer-dealer buat buku. Kenapa tak grow? Kerana masalah mereka adalah masalah education. Emas, kalau ilmu tak ada, kalau ilmu tak ada, emas ni kita anggap macam besi je tuan-tuan. Ada beza tak berat emas dengan berat besi? Saya tanya dan saya jawab, tak ada beza. Sama je emas dengan besi berat dia. Tapi kalau budak-budak kan, bagi coklat dengan bagi batu dalam plastik yang sama, dia akan pilih dua-dua mungkin. Tak tahu pun coklat tu untuk boleh makan. Batu boleh makan juga kan. Tapi kalau kita ada ilmu, okey, emas ni nilai dia sangat bernilai berpuluh ribu kali ganda dengan besi tersebut. Jadi kita akan nampak nilai emas tersebut bila ada ilmu. Jadi tuan-tuan, dengan platform Public ni saya sangat yakin kalau kita follow je sistem yang ada dalam Public ni, kita akan jadi seorang penyimpan emas yang berjaya. At the end, last kali kita akan jadi dealer. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu ni, rugi tak kongsi dengan orang. Jadi sangat-sangat pentingkan diri sendiri, selfish kalau kita tak kongsi dengan orang. Jadi saya ucapkanlah kepada tuan-tuan yang nak mula simpan emas dengan Public, selamat berjaya. Jangan berhenti setengah jalan, kan? Simpan emas tu biarlah bertambah supaya simpanan kita bertambah sampai dapat keluarkan zakat. Okey, terima kasih. Terima kasih pada Cik Ilmi. Saya nak menyokonglah Cik Ilmi. Yang saya rasa company Public Gold ni, dia memang menyediakan sistem education lah kepada kita untuk simpan emas. Saya dulu mula-mula zero saya nak simpan emas ni. Saya hanya sekadar simpan ikut orang. Lepas tu mula-mula saya tengok ada seminar ni, saya masuk. Dan lama-lama ilmu saya bertambah dan akhirnya betul kata Cik Ilmi, akhirnya jadi dealer. Okey. Lepas tu ni ada satu soalan ni. Sekejap. Saya pun ada pengalaman. Saya terlupa. Pengalaman saya sebelum saya dengar kenapa Public Gold, saya join Hello Gold. Kan? Sebab saya baca buku Zero Hutang tu, dia cerita pasal emas. Tapi dalam buku tu tak sebut pasal Public Gold, tak cerita tentang Public Gold. So saya cari Hello Gold. Saya buka akaun Hello Gold. Masuk kat situ, saya masuk dalam 100 setengah saya rasa pada tahun 2016. Jadi dalam masa 2 bulan saya jual balik. Kenapa saya jual? Saya pun tak tahu kenapa saya jual. Saya pun tak tahu kenapa saya jual. Dan saya tahu kenapa saya jual adalah kerana saya tak ada ilmu. Maksudnya Hello Go pun dah tak ada dah sekarang. Sekarang dah tak ada dah. Dah tutup company bulan 2 hari tu. Maksudnya tuan-tuan, kalau bisnes tanpa education, jual emas ke, jual insurans ke, jual apa saja, tak ada ilmu, tak sebarkan ilmu kepada pelanggan, dia akan lambat laun dia akan hilang. Dia tak munasabah dengan dunia semasa. Okey, semoga menjawab. Okey, terima kasih. Nampak kan tuan-tuan, Public Gold ni dia bukannya pentingkan dia punya sale je. Dia nak ajar masyarakat sebenarnya cara membina kewangan, ekonomi diri dengan kepentingan emas tu. Macam itulah. Okay, pasal saya ada teringat saya punya upline master dealer saya, Cik Amirzat, dia ada cerita dulu ada seorang sahabat dia lah simpan emasnya dia, tapi dia tak nak baca buku kan, buku emas kewangan apa semua tu. Dia beli emas tak sampai 2-3 bulan kan, dia dah nak jual balik. Lepas tu dia tanya kat Cik Amirzat ni, kenapa beli mahal? Contohlah dia beli dalam 300,
Lepas tu dia nak jual balik dapat 280 je. Kenapa boleh jadi macam tu? Dia macam nak marah pada ni kan. Jadi saya nak Cik Ilmi share lah kenapa jadi macam tu bila kita nak jual emas ni. Berbeza harga beli dan harga kita jual balik. Silakan Cik Ilmi. Oh, awalnya cerita pengalaman. Lepas tu ada soalan soalan di penghujung terowong. Okey. Dia bila kita simpan emas ni dia ada sell buy kan. Sell buy tu adalah common dalam bisnes lah. Kalau kereta pun sama juga, harga kita beli pada hari ni nak jual esok pun akan turun harga, tapi harga kereta tak naik-naik dah. Jadi dalam simpanan emas ni bila kita beli, kita jangan nak fikir jual esok lusa, nak jual bulan depan. Kita kena fikir secara long term. Sebab tu saya target tadi, saya bagi tahu awal-awal tadi, target kepada gram kan. Bila kita target pada gram, kita tak fikir tentang harga sangat. Jadi target pada gram tu, kita nak sampai pada target gram tu mungkin perlukan 2 tahun ke atas. Jadi tuan-tuan, bila kita simpan emas ni, bila kita jual balik, dia ada spread margin dia. Ataupun panggil margin spread lah, ataupun dipanggil selisih harga. Perkataan selisih harga tu lebih sesuai, lebih mudah untuk faham. Selisih harga ni, harga kita beli dengan harga kita jual tu ada perbezaan dia. Contoh harga public gold 6 ke 9% berbeza dengan harga kita beli. Maksudnya kalau yang lebih besar gram dia, contoh sekilo dia punya margin spread dia adalah 6%. Tapi kalau yang 10 gram ke bawah dengan 1 gram, 1 dinar, dia punya margin spread dia 9%. Jadi kalau kita nak jual emas tu, kena target kalau lah paling minimum 2 tahun ataupun harga lebih daripada margin spread tu baru dah dapat untung. Kalau kita nak untung lah. Tapi bagi saya kalau dah sampai matlamat, cukup gram tersebut, jual je lah. Bagi saya macam tu lah. Saya tak fikir tentang margin pun. Contoh, ini cerita saya baru je hari ni berlaku. Saya tengok baki berapa lagi kereta saya ada. Saya tanya bank semalam, public bank, baki ada lagi 14,000 lebih. 14,000 lebih baki untuk loan hire purchase kereta saya. Saya tengok pada emas saya ada, cukup lah kalau jual emas saya ni, saya jual 12 dinar. Tadi saya buy back di Public Gold Kota Baru. Kalau saya kira harga buyback dia cun-cun dengan harga yang saya kena bayar kereta tersebut. Jadi saya jual buyback pada hari ni, mungkin esok ataupun lusa dah masuk duit tu, saya terus bayar kereta saya. Sebab apa? Sebab saya fikir pada matlamat simpan emas ni untuk settlekan hutang kan, untuk pergi haji, untuk pergi umrah, untuk untuk dana persaraan. Jadi target kepada gram macam tu, kita tak ada fikir pun tentang kenapa kita jual lebih murah kan. Dah cukup matlamat, tiga tempat, tiga keadaan kita boleh jual emas tuan-tuan. Yang pertama, bila capai matlamat, seperti saya sebut tadi lah, nak settle hutang. Jadi baki hutang ada 50,000 lagi. Contohlah, ini saya 14,000 tadi kan. Tapi ada baki 50,000 lagi. Kalau saya jual emas, berapa gram saya boleh jual dengan nak dapat 50,000? Dah cukup jual lah. Itu yang pertama, capai matlamat. Yang kedua, bila kita teramat dalam keadaan teramat cemas ataupun dalam kecemasan, kita tak ada dah apa lagi harta kita boleh jual. Tak ada harta dah. Last kali ada emas. Pada waktu itu boleh jual emas tuan-tuan. Ini zaman ni berlaku tuan-tuan masa COVID-19 hari itu. Kan tahun 2020, 2021, orang tak ada gaji. Tak ada pendapatan, kedai tak boleh nak buka, kan? Kerja tak boleh pergi, jadi pendapatan tak ada. Apa yang boleh dijual pada waktu itu? Emas lah. Sebab tu kedai emas ataupun Arah Nur, pajak gadai pada waktu itu, beratus orang tahu. Mereka memanfaatkan emas yang mereka ada. Jadi bila teramat cemas, dalam keadaan kecemasan boleh jual emas yang kita ada. Yang ketiga, bila kita nak upgrade emas tu kepada aset yang lebih besar, seperti beli tanah ataupun rumah. Nak beli tanah, cukup 30,000 dah bentuk emas dalam 100 gram kan. Ada 100 gram, ada tanah, orang nak jual 30,000. So jual je lah emas tersebut, tukar kepada aset yang lebih besar. Ataupun nak buat deposit rumah, kan harga rumah 300,000, tapi kita kena bayar 10% daripada harga rumah tersebut. Jadi 30,000 cukup. Jadi ada 100 gram, boleh jual emas, bayar deposit rumah. Jadi itulah keadaan yang kita boleh jual emas. Terima kasih, semoga menjawab soalan. Saya rasa kita dah nak habis, kita boleh buat penutup lah Cik Aiman. Okay. Terima kasih kepada Cik Ilmi atas kesediaan menjawab semua soalan daripada kita punya tetamu kita lah, daripada audiens kita. Banyak kan. Saya harap dapat berkongsi banyak ilmu baru kepada tuan-puan, dan bagi tuan-puan yang baru mula nak jadi customer Public Gold ni, cepat-cepatlah contact tuan-puan punya introducer, orang yang ajak tuan-puan masuk live ni, untuk mulakan simpanan emas di Public Gold. Okey. Seterusnya, bagi mengakhiri majlis kita lah pada hari ini, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul as.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada tuan-puan yang hadir dan terima kasih kepada Cik Elmi selaku tuan speaker kita. Saya tutup majlis kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.